Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan tajuk kita pada malam ni, setahun pembangkang menjadi pembangkang, mereka hanya fokus tebuk atap ataupun menjadi kerengga. Itulah tajuk yang nak kita bicarakan pada malam ni. Sahabat kita di studio pada malam ni, Saudara Azrul daripada Media Perpaduan, akan bersama saya untuk mengulas soalan-soalan yang perlu saya jawab pada malam ni. Dan insyaAllah sesiapa yang berhajat untuk masuk join sama, bolehlah mengajukan soalan-soalan anda. InsyaAllah kita akan cuba jawab seberapa banyak yang mungkin. Okey, tanpa melengahkan masa, silakan Saudara Azrul. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Sihat tu Sihat, Alhamdulillah. Semua-semua sikit. Okey tu. Kita terus kepada soalan pertama lah tu Ya. Dengan tajuk kita, setahun jadi pembangkang hanya fokus untuk tebuk atap. Kita melihat pembangkang kita ni seperti tidak berkualiti. Mereka hanya mementingkan untuk merampas kuasa dan sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah ada satu inisiatif untuk, orang kata, shadow the cabinet. Bak kata Azalina Osman tempoh hari. Apa komentar? Dia sepatutnya dalam tempoh mereka sudah pun bergelar pembangkang dan mereka enggan untuk bersama-sama dalam membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan dan rakan-rakan kerajaan perpaduan yang lain. Sepatutnya mereka terima hakikat. Ini pertama sekali, kena terima hakikat dan move on. Tetapi mereka ni tak boleh terima hakikat. Kalau mereka terima hakikat dan move on, sudah pastilah mereka akan fokus buat kabinet bayangan. Dia akan check ataupun mark one by one. Setiap ahli parlimen mereka akan mark. Kalau contohnya mereka ada kabinet bayangan yang menjaga Kementerian Komunikasi, dia akan mark apa Wabi Fahmi Fadzil buat. Kalau kata mereka ada kabinet bayangan yang menjaga Kementerian MITI, contohnya Minister of Trade, maka dia akan jaga apa yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul buat kan. Tetapi mereka tidak ada buat sebarang perancangan tersebut. Dan mereka berterusan berpolitik saja, seperti mana yang kita semua sedia maklum. Sehingga kan usaha untuk menyantuni rakyat, usaha untuk membela nasib rakyat, usaha untuk memberikan cadangan-cadangan yang bernas kepada kerajaan, macam mana nak mengukuhkan kedudukan ekonomi rakyat, menyelesaikan masalah-masalah isu rakyat, ini mereka abaikan. Tetapi yang menjadi fokus mereka ialah selepas pilihan raya di peringkat persekutuan, mereka nak menurunkan kerajaan melalui 6 pilihan raya negeri. Selepas 6 pilihan raya negeri, mereka fokus berpolitik untuk merampas kursi Pulai dan juga Simpang Jeram bagi menukar kerajaan di peringkat persekutuan. Kemudian mereka cakap mereka nak merampas pula kursi Dun Pelangai supaya mereka boleh tukar kerajaan negeri Pahang dan sekaligus berusaha ke arah menukar kerajaan di peringkat persekutuan. Bila di Kemaman pun perkara yang sama juga berlaku. Mereka mengatakan mau mengangkat Samsuri sebagai Perdana Menteri lah, apalah. Semua usaha ke arah untuk menukar kerajaan, ataupun kalau ikut Haji Hadi ialah menjadi kerengga untuk menubuk atap. Tapi seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, kerajaan kita hari ini, alhamdulillah, bukan setakat semakin kuat semenjak mereka menggunakan Syed Saddiq untuk menarik sokongan terhadap PMX,
bala pula yang datang pada mereka. Contohnya dulu kita ada 148 orang. Mereka pujuk Syed Saddiq tinggalkan kerajaan Datuk Seri Anwar. Kita tinggal 147. Lepas tu 5 orang pula 5 orang pula yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini kita tahu bahawa Syed Hussein, Ahli Parlimen Bukit Gantang, telah pun menyatakan ada lagi 8 orang daripada kalangan pemimpin bersatu, pemimpin Perikatan Nasional yang bila-bila masa juga akan memberikan sokongan kepada PMX sebagai Perdana Menteri. Jadi makin hari mereka ni makin lose ground. Sepatutnya mereka dah boleh move on dan menjadi pembangkang yang berintegriti dan berwibawa. Berhentilah buat kerja-kerja jadi kerengga ni. Okey, silakan. Tadi Anwar Ibrahim ada umumkan berkenaan dengan bakal ada rombakan kabinet. Mungkin Tok ada komen sikit berkenaan dengan ni. Kabinet belum lagi dirombak jadi besok baru kita tahulah. Tapi terlalu banyak kabar angin lah terlalu banyak kabar angin. Saya rasa kabar angin yang rata-rata orang dengar ni ada yang kata Johari Ghani akan jadi Menteri KKD lah, ada yang kata Johari Ghani akan jadi Menteri Kewangan kedua lah, ada yang kata Dr. Zaliha akan berpindah pergi ke Kementerian Wilayah lah, ada yang kata Nik Nazmi akan berpindah pergi ke Kementerian Pelajaran lah, ada yang kata pergi ke Kementerian Komoditi lah, ada yang kata Datuk Seri Fazila pula daripada komoditi pergi ke sumber manusia lah, ada yang kata apa lagi, macam-macam lah. Ada yang kata YB Fahmi pula pindah pergi ke Kementerian Belia lah, ada pula yang kata dia pergi ke KPDN HCP lah, ada yang kata Dr. Zulkifli akan jadi Menteri Kesihatan balik lah. Itu semua sekali kabar angin tuan-tuan. Apa yang bakal berlaku esok kita tunggulah. Kalau betul berlaku esok, bila PMX mengumumkan baru kita akan tahu kabinet sebenar. Kalau dengar version pertama, version kedua, version ketiga ni, nanti semua orang huru-hara tak tentu pasal. Jadi lebih baik kita jangan dengar kabar-kabar angin ini. Kita tunggu keputusan rasmi daripada PMX. Kalau betul lah esok ada kalau betul lah besok ada rombakan kabinet. Okey. Tapi saya beri lebih masa untuk menteri-menteri kabinet kita ni menjalankan tugas dan menyelesaikan apa yang sepatutnya sebelum ada rombakan. Saya rasa 1 tahun tu sudah cukup untuk PMX membuat rombakan. Mungkin tak perlu rombakan besar tetapi 1 tahun tu lebih daripada cukup untuk PMX menilai prestasi menteri-menteri dia, menilai sama ada seseorang itu bersesuaian dengan portfolio tertentu atau perlu dipindahkan ataupun perlu orang yang lebih tegas untuk menjaga sesebuah kementerian. Itu semua sekali bergantung kepada budi bicara Perdana Menteri, dan saya yakin Perdana Menteri bila dia nak buat keputusan, dia akan berunding dengan ketua-ketua parti komponen. Contohnya macam DN, kemungkinan besar dia akan berunding dengan Datuk Seri Zahid terlebih awal. Kemudian di sebelah GRS dia akan berunding dengan ketua-ketua menteri dan juga pengurusi-pengurusi parti terlebih dahulu. Okey? Baik, kita tukar soalan panas sikit boleh Tok? Okey, boleh. Okey, ada satu dakwaan daripada Isham Jalil yang dia cakap beliau ni tidak diadili oleh Jawatankuasa Disiplin Parti dan keputusan pemecatan tu dibuat oleh Presiden Parti sendiri. Pertama sekali saya nak beritahu
dia dalam UMNO ni, dia ada satu fasa yang menyatakan bahawa ketika tiada Perhimpunan Agung UMNO, Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah pembuat dasar dan juga keputusan yang dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Okey? Dalam erti kata lain, dalam parti kita ni, MKT berkuasa mutlak membuat apa juga keputusan. Bukan setakat Hisham Jalil boleh dipecat. Bukan setakat saya pun dulu dipecat tanpa dibawa kepada jawatan kuasa disiplin parti, kan? Presiden parti pun boleh dipecat. Ini nak beritahu, itu adalah kuasa yang ada kepada Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Okey. Dia masalah disiplin. Apabila seseorang itu melanggar disiplin parti, contohnya macam kes Hisham Jalil. Okey. Kes Hisham Jalil ni dia lebih kurang macam kes saya lah. Cuma saya melawan parti sebelum parti menjalinkan kerjasama dengan masa tu ialah Tun Dr. Mahathir. Peringkat awal parti nak menjalankan kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Saya lawan sebelum parti membuat keputusan. Lepas tu saya dipecat. Tapi yalah, saya dipecat ni pun kerana saya melanggar tata etika ahli. Sebab ahli pertama kena jalankan, dia kena jaga nama baik parti, dia kena dia kena dia tak boleh dipanggil memburuk-burukkan parti dan sebagainya lah. Dan atas dasar itu, sebab kenyataan-kenyataan yang saya keluar, saya cuba nak halang kerjasama tu dalam parti, tak berjaya. Saya menggunakan media sosial. Ini kita kena faham, bila kita start gunakan media sosial, maka kita dah langgar tata etika parti lah. Bila kita menentang sambil mengkritik pemimpin di media sosial, itu kita dah automatik melanggar tata etika parti. Jadi kalau dah saya tulis terang-terang di website, saya buat live dan sebagainya, tak perlulah saya dibawa kepada jawatan Kongsi Disiplin. Biasa yang dibawa kepada jawatan Kongsi Disiplin ni, kalau misalnya kes tu sama, tak terang. Macam saya terang-terang belasah presiden pada ketika itu. Saya terang-terang mengecam mereka yang bersama dengan presiden mahu menjalankan kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Memang saya guna media sosial. So, saya ambil risiko lah, kan? Dan saya dipecat. Okey. Sama juga dengan kes YB Khairi Jamaluddin, kan? Kenapa ada orang dihadapkan ke jawatan Kongsi Disiplin, ada orang tidak dibawa kepada jawatan Kongsi Disiplin? Saya nak beritahu, kes Khairi Jamaluddin saya bawa pergi jawatan Kongsi Disiplin. Tetapi disebabkan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin, contohnya lah, dia kata parti kita dah sesat, parti kita dah rosak, kan? Dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang akhirnya digunakan oleh musuh ketika pilihan raya untuk membenamkan calon-calon Barisan Nasional yang lain. So, tak perlulah bawa kepada jawatan Kongsi Disiplin sebab kesalahan dia tu clear cut dan ada dalam Facebook Khairi. Sama juga kesalahan yang saya lakukan, kan? Walaupun niat saya baik, saya tak nak parti saya bersekongkol dengan Mahathir, tetapi saya langgar tata etika keahlian, tata etika ahli. Kita parti ada disiplin, maka saya hadap lah, kan? Tetapi lepas saya dipecat, saya merayu. Saya merayu kerana niat saya tak nak parti kerjasama dengan Mahathir je, kan? Saya merayu. 8 kali saya tulis surat rayuan. Tapi bila Khairi dipecat, kan, dia tak merayu, kan? Dia tak merayu. Jadi macam mana dia nak diterima balik sebagai ahli?
Sama juga dengan Hisham Jalil, kan. Dia mengundang untuk dia dipecat. Dia mencabar lagi. Mencabar lagi. Dia memang nak sangat dipecat. Kita pun tahulah. Dia dah lebih mesra ke puak-puak. Dia dah pergi berjumpa dengan apa ni, dengan Din Motor ni, apa nama, Khairuddin Abu Hassan. Dia dah jumpa dengan Khairuddin lah. Dia jumpa dengan macam-macam jenis orang, kan. Khairuddin pun bukan sekali dia terjumpa, terserempak. Dia sendiri mengaku dia dah banyak kali jumpa. Itu sebab ayat-ayat yang keluar daripada dia memang berbeza. Sebelum pilihan raya, kita ambil contoh, macam saya menentang kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Macam Hisham Jalil, dia ketika dia ketua perangan, dia menyokong kerjasama dengan PH dan DAP. Dia menyokong kerjasama tersebut. Dan dia menyokong parti daripada 56 orang, hanya YB Razali Ibrahim dan juga Alwi Cik Mat. 2 orang je yang menolak kerjasama di dalam MKT UMNO, yang menolak kerjasama dengan PH. Dia sebagai ketua perangan ketika itu, dia menyokong. Cuma lepas dia bertanding MT, dia dah menang MT. Kebetulan Datuk Seri Azalina kalah MT. Dia dah menang MT, dia dah ada kursi di dalam MT. Maka Datuk Seri Azalina diberikan jawatan ketua perangan. Yang tu dia tak puas hati. Dia mula meroyan. Bila dia dah mula meroyan, Datuk Seri Zahid cuba untuk pujuk dia apa semua, tawarkan dia jawatan JLC. Bukan 1, 2. Ini saya sendiri tanya. Dan kemudian, yalah, dia nak chairman tapi dapat board of director. So ini yang menyebabkan dia terus menerus meroyan, dan mula menyerang. Jadi bukan soal prinsip dia, maknanya kalau soal prinsip dah lama lah dia menentang kerjasama dengan DAP. Sekarang dia ubah ayat. Bila saya cakap macam tu, dia kata dia hanya menyokong kerjasama dengan DAP, tapi dia tak menyokong kerjasama dengan DAP masuk pilihan raya. Pertama sekali saya nak beritahu, DAP tak bertanding di kawasan-kawasan yang UMNO bertanding, kan? Kedua, pakailah otak Hisham Jalil ni. Takkanlah Agung nak diktate satu persatu apa yang UMNO perlu buat. Kena faham ni. Kalau tuanku cadangkan supaya UMNO, BN kerjasama dengan PH, maka kerjasamalah. Kerjasama tu maknanya bentuk kerajaan bersama. Bila berhadapan dengan pilihan raya pun bersama. Macam mana kita duduk dalam kerajaan bersama bila berhadapan pilihan raya, kita lawan satu sama lain. Macam UMNO dengan PN, mula-mula bentuk kerajaan bersama. Bila masuk pilihan raya Sabah, kita bersama. Tapi lepas Sabah, kita tengok, bila kita bentuk kerajaan bersama, kita masuk pilihan raya bersama, kita kena tikam, kena bully, sekerat jalan masa pilihan raya Sabah, dia bawa masuk separuh daripada parti yang dulu bersama dengan BN masuk dalam Parti Perikatan Nasional. Kemudian dia bagi pula dengan calon-calon bebas 200,000 supaya lawan dengan calon UMNO. Itu pengkhianatan yang menyebabkan akhirnya Datuk Seri Zahid dan teman-teman MT memutuskan untuk pilihan raya di Melaka, Johor dan juga pilihan raya di peringkat persekutuan, kita go solo. Itu yang kita sebut no DAP, no Anwar, no DAP dan no Bersatu. Itu untuk sebelum berlakunya pilihan raya 2022. Memang kita pergi solo pun. Tapi lepas pilihan raya 2022 tak ada orang menang. Apa pilihan yang kita ada? Rakyat dah buat keputusan, tak bagi peluang pada BN menang, tak bagi peluang PH menang. BN pun tak menang. Tak ada pemenang. So tuanku suruh PN dengan PH berpakat. PN tolak, maka akhirnya BN yang diminta untuk berpakat dengan PH. Kemudian kawan-kawan lain join. Dah cukup 148. Kita ada 2/3. Ini cerita dia. Jadi Hisham tak payah ceritalah. Dia kata dia hanya sokong
kerjasama dengan DAP tapi tak sokong masuk pilihan raya dengan DAP. Ini mengarut, kan? Tak masuk akal. Okey. Okey tu, tapi tu adakah akan memecat Hisham ni umpama orang yang tidak bersetuju dengan presiden ataupun parti bakal dipecat? Adakah ini amaran dan ada presiden ataupun parti? Ini tak ada kena-mengena pasal dia lawan presiden, kan? Dia tak lawan presiden pun kerana kita kerjasama dengan DAP. Tak ada. Dia menyokong, kan? Dia hanya lawan presiden lepas dia tak jadi ketua perangan. Dia hanya lawan presiden lepas dia tak dapat kursi JLC, kan? Kemudian dia menggunakan cerita nak menyatukan Melayu. Tak ke bodoh cerita ni? Dia dulu selaku ketua perangan, kerja dia membelasah Perikatan Nasional, membelasah Mahathir. Dia sendiri banyak berceramah, bercerita macam mana UMNO dibuli bila bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Tapi hari ini dia suruh kita UMNO kerjasama dengan Perikatan Nasional. Tak ke gila tu, kan? Dia suruh kita berbaik dengan PAS, berbaik dengan apa ni, dengan apa tu, bersatu. Saya nak beritahu, bukan kita tak boleh berbaik, tetapi kalau nak ikutkan, kalau UMNO ni fikir pasal nafsu dia, kalau UMNO ni fikir hanya pasal orang Melayu saja, UMNO tak fikir tentang apa yang akan jadi pada rakyat. Memang kita lebih suka kerajaan Bumiputera, kan? Mana-mana jenis orang, mestilah dia utamakan kaum dia, kan? Kita tak nafikan tu. Tetapi kita tak boleh fikir tentang kaum kita saja. Kita perlukan kerajaan yang kuat. Kita perlukan kerajaan yang boleh memerintah dengan aman, damai, mempunyai kekuatan politik yang stabil, supaya pelabur boleh masuk kembali ke dalam negara kita, supaya pelabur bila masuk, dia bawa duit dia mengukuhkan mata wang kita, dia mengukuhkan bursa saham Kuala Lumpur, dia menambah lebih banyak kilang-kilang, industri-industri di dalam negara ni, dia mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, dia mengurangkan kadar pengangguran dan dia mengurangkan juga kadar jenayah pada dalam negara ni. Pertumbuhan ekonomi juga akan menyebabkan kita boleh bantu rakyat dengan lebih berkesan. Jadi itu sebab apa jadi pun kita mesti memilih satu gabungan yang lebih stabil. Pertama sekali memanglah kita nak gabungan yang lebih jujur untuk bersama dengan kita. Kita dah pernah bagi peluang kepada Bersatu dan PAS, dan mereka ni ternyata telah mengkhianati kita. Sampai hari ini Datuk Seri Najib berada dalam penjara. Datuk Seri Zahid hampir-hampir juga nak dipenjarakan, tapi Allah Ta'ala selamatkan dia, kan? Sekarang nak membebaskan Datuk Seri Najib pun bukan satu perkara yang mudah. Kita merayu, supaya yalah, kita berdoa semoga Allah Ta'ala buka lah pintu hati Kebahagiaan tuanku yang Tuan Agong ni. Kalau boleh sebelum tuanku kembali ke Pahang, kan, diberikanlah pengampunan diraja kepada Datuk Seri Najib. Itu je yang kita mampu buat. Buat lebih-lebih pun tak boleh. Kita tak nak setengah-setengah orang tu, bila mereka ni bertindak seolah-olah menekan baginda tuanku. Dan ini juga boleh menjejaskan peluang Datuk Seri Najib daripada dibebaskan. Okey. Okey, baik tu. Last tu berkenaan dengan Hisham Jalil ni. Apa lagi dia tu? Hisham Jalil mendakwa. Jangan bagi dia sebenarnya dia ni attention seeker. Dia nakkan perhatian. Saya tak tahu lah dia ni anak bongsu ke, anak sulung ke, anak apa, kan. Ya, kalau tanya dengan Sanusi, dia kata Hisham ni anak seluang. Saya tak tahulah seluang tu benda. Okey tu. Adakah pemecatan Hisham Jalil ni
hak mutlak Presiden akhirnya dibawa di dalam mesyuarat kerja tertinggi UMNO? Dia macam ni, bila dia mengeluarkan kenyataan, kan, dia mengeluarkan banyak kenyataan-kenyataan yang terang-terang dia langgar tata etika ahli, maka saya sendiri secara peribadi minta supaya jangan ada double standard dalam parti. Saya sendiri secara peribadi minta di dalam saya tak boleh cerita lah saya minta di mana, tetapi kita di antara para MT ni kita ada cara berhubung, berkomunikasi, kan. Saya minta supaya diberikan keadilan, kan. Sebab sebelum tu memang parti membuat keputusan tak nak layan Hishamuddin ni. Ni Hisham Jalil ni. Hisham Jalil ke Hishamuddin sama gila lah, kan. Tetapi bagi saya tak adil, sebab ada orang dia kritik sikit pun dia kena pecat, dia sabotaj parti sikit pun dia kena pecat. Tetapi apa yang Hisham Jalil buat tu dah keterlaluan, sampai kata kita ni baru di AP, tetapi tidak ada sebarang tindakan. Kalau ikut parti, memang sebenarnya parti tak nak ambil tindakan pada Hisham Jalil, sebab kita memang tahu dia memang nak dia dipecat supaya dia boleh jadi hero, dia boleh jual diri dia kat sebelah sana. Memang parti peringkat awalnya begitu. Tetapi bila satu demi satu kenyataan-kenyataan media ini dibuat sebelum MT, setiap kali sebelum MT dia akan buat benda ni, memang dia nak suruh kita pecat dia, kan. Tapi dia silap lah, kan. Dia silap lah bila dah ramai orang, saya nak beritahu, ramai orang minta supaya dia dipecat. Saya tak boleh beritahu exactly lah apa yang berlaku dalam MT, kerana kita semua terikat dengan sumpah setia MT. Tapi ini disebabkan penerangan, kita perlu jelaskan. Ramai orang minta supaya tindakan diambil supaya berlaku adil, kerana ramai orang lain yang melanggar tata etika keahlian diambil tindakan, tapi dia tidak diambil tindakan. Jadi bila mesyuarat MT yang lepas, bila perkara ini dibangkitkan, saya nak beritahu, setiap kali ada isu-isu macam ni, Presiden akan bagi semua MT berucap. Semua MT berucap. Saya tak cakap lah, sebab saya akan bagi peluang kepada kawan-kawan MT yang lain berucap. Sebab biasanya saya akan gunakan saluran komunikasi kami untuk saya sampaikan apa yang nak saya sampaikan sebelum meeting. Jadi dekat meeting tu bagilah orang lain untuk berucap. So selepas semua orang dah bagi pandangan masing-masing, maka kita sebulat suara bersetuju untuk Hisham Jalil dipecat. Memang ada pandangan sebelum tu, ada yang cadang gantung, ada yang cadang pecat, tapi ramai yang cadang pecat, maka last kali sebulat suara pecat. Ini sebenarnya apa yang berlaku lah. Tetapi tahulah, kalau dah hati tu busuk, dia tuduh Presiden gunakan veto, dia tuduh Presiden pecat dia kerana apa ni, dia kritik Presiden. Tu tak betul tu. Tu semua cerita dongeng. Orang kalau hati tak bersih ni, dia boleh mereka macam-macam cerita. Okey? Okey, baik Tok. Kita tinggalkan Hisham Jalil. Saya ada satu soalan. Kalau nak kira orang yang kritik Presiden ni semua akan dipecat. Dr. Akmal tu dah lama dah kena pecat. Dira Abu Zahar dah lama kena pecat. Fuad Tukirin di Johor dah lama kena pecat. Ramai lagi ketua pemuda bahagian, ramai yang patut dah lama kena pecat. Betul tak? Kenapa dia orang tak kena pecat? Kerana belum sampai ke tahap melampau sehingga menyebabkan MT terpaksa mengambil keputusan.
Nak kena tahu kerja jawatan kuasa disiplin parti ni menyiasat dan kemudian memberi cadangan saja kepada MT. Yang ada kuasa memutuskan pemecatan seseorang bukan jawatan kuasa disiplin parti. Bab ni pun Syam Jalil ni fail. Sepatutnya dah jadi MT UMNO ni ambil tahulah sikit tentang proses apa yang berlaku dalam parti. Struktur parti pun dia tak faham kan. Tak semestinya pemecatan itu mesti melalui jawatan kuasa disiplin parti. Memang parti ada disiplin. Kalau dalam kes dia, kes saya, kes KJ, dah terang-terang apa yang kami cakap tu ada dekat Facebook. Nak buat apa pergi siasat lagi? Betul tak? Semuanya ada bukti. Apa yang Syam Jalil tulis, Syam Jalil cakap, semua ada bukti. Dan dia post, merata dia post. Memang niat nak memalukan parti dengan mengatakan parti ni baru DAP lah, apa semua penjilat DAP lah, macam-macam. Okey. Kita tinggalkan Syam Jalil. Saya ada satu soalan. Saya petik kenyataan daripada podcast Keluar Sekejap. Syam Jalil kita tak payah tinggalkan, dia dah meninggal. Okey. Saya petik kenyataan daripada Syahri Hamdan atau Pat. Dia mengatakan yang UMNO harus berhenti berpaut pada entiti lain dan menyalahkan orang lain demi survival parti tu. UMNO salahkan siapa? Apa yang dia maksudkan? Mungkin UMNO menyalahkan parti lain dan sebagainya. Kita tak ada salahkan parti lain. Cerita nak salahkan parti lain macam mana? Apa yang dimaksudkan kita menyalahkan parti lain? Kita kena beritahu kepada rakyat Malaysia, tidak ada mana-mana parti politik di Malaysia ini boleh membentuk kerajaan hanya satu rumput. Tak boleh. Beritahu saya kerajaan mana yang tak ada campur masyarakat berbilang kaum boleh bertahan lama. Ada tak? 61 tahun BN jadi kerajaan kerana dalam itu ada MCA, ada MIC, ada gerakan yang membawa sokongan masyarakat bukan Melayu. Mereka masa tu mewakili masyarakat bukan Melayu. Hari ini nak kena faham bahawa masyarakat bukan Melayu kalau Chinese community ni 97 to 98% bersama dengan Pakatan Harapan. Indian community 90% bersama dengan Pakatan Harapan. Maknanya apa? Maknanya tidak ada satu kerajaan pun boleh wujud dan stabil tanpa sokongan Pakatan Harapan. Tak ada satu kerajaan pun. UMNO bertanding 114 kursi. Kita berebut kursi Melayu. Berapa kita dapat? 26 kursi saja. 26 kursi sahaja. PAS yang hebat sangat tu, berapa kursi dia dapat? 43 je. Bersatu, berapa kursi dia dapat? 31 je. Katalah UMNO ni tiba-tiba bergabung dengan PAS 43 campur dengan 26 49 campur dengan bersatu dapat lagi 31 baru 100. Itu kalau musuh-musuh yang kau-kau belaga angin ni tiba-tiba datang gila babi dia orang ni, dia orang lupa kena tikam dengan Muhyiddin lepas dia orang maafkan Muhyiddin, dia orang lupa tentang pengkhianatan PAS dan sebagainya, mereka pun bergabung. Kita baru ada 100 kursi. Kita kena pujuk pula GRS di Sabah, dapatlah lagi 6 kursi, ada 106. Boleh merintah? Tak boleh. Tak boleh.
Habis kuat, kita tipu pula kawan-kawan kita di Sarawak. Kita tipu pula kawan-kawan kita di Sarawak. Saya nak beritahu kawan-kawan kita di Sarawak ada 8 daripada keturunan Dayak ni tidak akan bersetuju kalau GPS bersama dengan parti PAS. Rata-rata mereka ni agama Kristian. So, di mana datangnya nak dapat daripada GPS ni? Mana datangnya nak dapat daripada GPS? Katalah ada 6 orang daripada GPS ni memberikan sokongan, kita boleh angkat Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional. 112 orang pun boleh jadi Perdana Menteri. Tapi nak jadi Perdana Menteri ni dalam keadaan tuanku dah kata zaman pemerintahan Beta dah ada 4 Perdana Menteri. Beta harap inilah yang terakhir Datuk Seri Anwar. Dalam erti kata lain, saya tak fikir daripada kerajaan yang stabil hari ini ada 152 sokongan kepada PMX. Dia nak pilih kerajaan yang ada 112 orang. Apatah lagi, tuanku yang akan naik akan datang. Belum apa-apa baginda dah cakap, beri peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Agak-agak, tuan-tuan. Orang calon Perdana Menteri lain Samsuri ke, Din Tompok ke, ada peluang nak jadi Perdana Menteri? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Jadi itu tak mungkin berlaku. Itu tak mungkin berlaku. Okey. Begitu. Adakah... Dan kalau berlaku, macam saya sebut banyak kali, kerajaan tidak stabil dan pelabur akan lari. Dan bila pelabur lari, saya nak beritahu yang akan jadi mangsa ialah rakyat. Yang akan jadi mangsa ialah rakyat. Jangan lupa tu. Kalau kita fikir pasal diri kita sendiri, kita fikir pasal bangsa kita saja, kita tak fikir bahawa bangsa kita ni, rakyat negara ni 70% ialah bangsa kita juga. So bila rakyat negara ni terkesan, bila pelabur lari, bangsa kita lah yang paling ramai akan suffer. Jadi macam mana puak-puak Perikatan Nasional, Syam Jalil, KJ ni semua mengatakan bahawa mereka ni memperjuangkan orang Melayu dengan orang Islam. Kerja menebuk atap ini akan menjahanamkan orang Melayu dengan orang Islam lebih teruk berbanding dengan bangsa lain. Sebab bangsa Melayu, Bumi Putera, Sabah Sarawak adalah lebih kurang 70% rakyat negara ni. Okey. Begitu. UMNO ni, adakah UMNO ni perlu berpaut pada gabungan atau entiti lain untuk survival party tu? Kita tak perlu berpaut dengan sesiapa. Tapi saya nak beritahu bahawa di Malaysia ini, saya ulang banyak kali dah ni. Kau tak faham bahasa ke? Ron? Saya dah ulang banyak kali. Tadi pun dah jawab dah. Tidak ada satu parti boleh perintah negara ni dengan stabil tanpa sokongan bukan Melayu. Disebabkan sokongan bukan Melayu ini hampir 100% bersama dengan Pakatan Harapan. So solusi dia hanya ada dua. Solusinya hanya ada dua. Sama ada BN bersama dengan Pakatan Harapan, kawan-kawan lain ni semua bersama dengan Pakatan Harapan, ataupun BN keluar, Perikatan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan. There won't be any stable government without Pakatan Harapan because they represent the non-Malays. Kerana Pakatan Harapan membawa undi masyarakat bukan Melayu. So tak ada parti politik yang boleh bentuk kerajaan dan kerajaan tu stabil. Kalau nak dapat 112, 113, 114 macam Din Tompok atau 115 macam masa lepas pilihan raya mereka curi 10 orang kita, mereka tipu orang-orang di Sarawak untuk bentuk 115 kursi. Memang boleh bentuk kerajaan. Tapi stabil tak? Ada jaminan
Tak jadi macam dulu, sekali undi dapat 3 Perdana Menteri. Ada jaminan? Tak ada. Tapi kalau nak kerajaan yang stabil, kerajaan yang boleh dapat majoriti yang besar supaya tidak diganggu-gugat, tidak sekejap-sekejap tukar Perdana Menteri, barulah pelabur akan masuk. Maka kita perlu bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kecuali lah kalau tiba-tiba besok lusa sokongan daripada masyarakat bukan Melayu kembali kepada MCA kerana Tiliangka, kerana mulut dia yang celupa tu menyebabkan sokongan masyarakat Cina kembali kepada MCA. Ataupun kalau misalnya MIC berjaya menarik sokongan yang 90% bersama dengan PH ni, kembali pergi menyokong MIC. Masa tu keadaan mungkin berubah. Tapi maknanya kalau berubah pun kita tetap perlu bersama dengan parti-parti yang ada sokongan bukan Melayu. Baru boleh stabil. Okey. Untuk saya petik juga kenyataan daripada Khairy Jamaluddin. Khairy Jamaluddin menyifatkan Presiden UMNO dan UMNO itu sendiri masih stuck di dalam delusional mindset. Boleh komen sikit tu? Dia sebenarnya kalau nak dikira dari segi kebijaksanaan ni, walaupun Datuk Zahid ni belajar kat Universiti Malaya, tapi Datuk Zahid ni much more smarter lah compare dengan orang yang kononnya berkelulusan Oxford ni. Tapi tak boleh realise reality bahawa politik Malaysia hari ni, the Chinese and the Indian voters are with Pakatan Harapan. You do not have any choice. You have to be with Pakatan Harapan at this moment. Tak ada pilihan. So, kalau dia smart sangat, tak adalah dia kalah dengan Datuk Zahid. Yang ini yang sebenarnya yang buat dia kecewa sangat. Dia rasa dia hebat, tapi dia kalah dengan Datuk Zahid. Otak dia sama sengit dengan Isham Jalil ni. Isham Jalil kata bahawa Datuk Zahid tidak mendapat mandat ahli. Tak ke bodoh ni? Pilihan raya itu hari lepas, pemilihan parti. Dia lupa tau, dia menang MT UMNO tu pun sebab Datuk Zahid paksa pastikan ketua-ketua bahagian yang menyokong dia ni memberikan sokongan pada Isham Jalil. Kalau tanpa sokongan daripada Datuk Zahid ni, orang macam saya nak beritahulah, saya ni musuh keliling pinggang. Saya tak boleh nak bertanding MT ni sebenarnya tau. Sebab kita ni panglima perang, kita panglima perang ni musuh banyak. Yang menyokong Isyamuddin tentu nak palam saya. Yang menyokong Syahril Hamdan, yang menyokong KJ, yang menyokong geng-geng pengkhianat ni semua, semua nak sembelih saya. Kalau presiden tu tak kuat, arahan presiden untuk orang macam saya, Isham Jalil ni dipastikan menang, no way saya boleh menang pemilihan MT. Menang naik presiden mungkin lebih mudah. Sebabnya naik presiden ni undi dia sikit pun dia boleh menang. Sebab dia dia tak perlu main banyak kolam. Naik presiden sama ada you bersama geng pengkhianat ni ke ataupun geng sebelah sini pro presiden ke, you pilih. Ada orang dia boleh main duit lebih sikit, dia peluang. Itu pun tak dinafikan. Memang ada, masih berlaku. Orang UMNO ni pun dah kena tegur 2 kali pilihan raya kalah pun masih lagi duit menjadi pertimbangan dia. Ini menyedihkan. Tetapi nak menang MT UMNO is not easy. Sebabnya MT UMNO ni kena main banyak kolam. Contohnya kalau zaman dulu Tengku Razali punya tim, nama kita ada dalam cai Tengku Razali, nama kita ada dalam cai Datuk Zahid, ada dalam cai KJ, menanglah. Tapi orang macam saya
orang macam Hisham, kita ni penyokong Datuk Zahid. No way kita boleh menang kalau Datuk Zahid itu tak kuat. Ini Hisham lupa benda ni. Yang keduanya, Datuk Zahid ini bila nak ditabalkan dia sebagai apa dipanggil, sebagai Presiden UMNO yang tak perlu bertanding. Begitu juga dengan Datuk Seri Mat Hassan, timbalan Presiden yang tak perlu bertanding. Saya nak beritahu, kita bawa kepada Perhimpunan Agung UMNO. Ianya menjadi usul jawatan Presiden dan timbalan itu tidak dipertandingkan. Bila jawatan Presiden dan timbalan tak dipertandingkan, saya nak beritahu, bila jawatan Presiden dan timbalan tak dipertandingkan, kita mengundi. Bila mengundi itu, saya nak beritahu, lebih 95% para perwakilan, yang Hisham Jalil kata 1% saja daripada jumlah perwakilan, kenapa tak bawa 99%? Ini satu lagi kebebalan. Malulah orang yang pernah menjawat jawatan Ketua Perangan UMNO tak faham sistem perwakilan. Kita daripada cawangan, ada perwakilan pergi ke peringkat bahagian. Daripada bahagian, ada perwakilan pergi ke peringkat pusat. Perwakilan bahagian membawa suara ahli-ahli di cawangan. Perwakilan-perwakilan di cawangan. Perwakilan cawangan bawa suara ahli UMNO. Perwakilan bahagian bawa suara yang diwakilkan oleh UMNO kepada ketua-ketua cawangan. Dia bawa pula ke pusat. Yang hadir sebagai perwakilan, betul lah 2,000 orang, betul lah 1%. Tetapi mereka mewakili ahli-ahli di peringkat pusat. Yang kau tak faham sangat ni, apa berbebal sangat, kau belajar Harvard. Sama juga dengan ahli parlimen. Are you saying that ahli parlimen is not representing dia punya konstituen? Ahli parlimen mewakili kawasan parlimen dia. Kalau kawasan parlimen dia ada 300,000 orang, atau 200,000 orang, atau 100,000 orang, dia ahli parlimen yang mewakili pengundi di sesebuah kawasan parlimen. Samalah perwakilan yang hadir mesyuarat agung. Apa kejadah kita nak buat referendum? Itu referendum lah tu. Kalau misalnya orang yang bawa UMNO ni kerjasama dengan PH, kalau ahli akaumbi tak suka dengan keputusan dia, kalau ahli UMNO akaumbi tak suka dengan keputusan dia, dia ada dua kaedah nak tolak Presiden dan timbalan. Ni nak beritahu Hisham Jalil yang dah tiba-tiba jadi bodoh ni. Pertama sekali, bila perwakilan UMNO pergi ke Perhimpunan Agung UMNO, dia boleh tolak dan dia boleh bersetuju dengan Syarif Hamdan dan juga Khairi Jamaluddin yang berkempen bermati-matian untuk menggagalkan usul tiada pertandingan jawatan Presiden dan timbalan. Di situ saja membuktikan bahawa perwakilan UMNO mewakili suara kaumbi bersetuju dengan pendirian Datuk Zahid dan juga Datuk Seri Mohamad Hassan untuk UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. So apa perlu kita nak buat referendum macam si Bangang ni cakap? Kedua, mereka juga berkempen. Kita tak boleh nak menang jawatan Presiden dan timbalan ni, kita tak boleh nak buat sebab mereka telah menang usul untuk tidak ada pertandingan Presiden dan timbalan. Tetapi kita masih lagi boleh tukar kerajaan, boleh tarik UMNO pergi bersama dengan Perikatan Nasional. Inilah modal kempen geng-geng pengkhianat dalam UMNO, nak bawa UMNO ni kembali kepada Perikatan Nasional dengan memastikan calon-calon naib presiden dan MT UMNO mereka menang. Apa jadi dengan calon-calon naib presiden mereka? Kalah. Apa jadi dengan calon-calon MT mereka? Hampir semua kalah. Adalah 1-2 orang menang. Itu juga menunjukkan bahawa
keputusan Presiden mendapat restu akaumbi, mendapat restu daripada perwakilan-perwakilan daripada setiap cawangan. Ada 162,000 orang. Semenjak bila pula UMNO pernah membuat pemilihan melibatkan 3.7 juta ahli seperti mana yang diungkapkan oleh Hisham Jalil ni? Pakai otak lah, babe. You are not that stupid. Pakai otak. Fikirkan. Jangan kerana nak menghalalkan perjuangan dia selepas ini bersama dengan geng-geng Perikatan Nasional dan Atok ni, dia mulalah nak create cerita-cerita yang tak masuk akal. Ahli UMNO bukan bodoh. Mereka boleh berfikir dengan waras. Okey, ada lagi? Soalan terakhir tu Okay, saya ada terbaca di laman sesawang di social media PAS Pusat. Mereka mendakwa mereka bersederhana dalam perjuangan sejak dahulu. Jika tidak, PAS tidak akan menghulurkan tangan untuk menyelamatkan UMNO yang nyawa-nyawa ikan selepas PRU 14. Ada komen sikit tu. Mereka ni balik-balik duk kata mereka lah yang menghulurkan tangan. Apa bukti mereka yang menghulurkan tangan, bukan kita yang menghulurkan tangan? Saya masih ingat lagi, saya bekerja dengan Datuk Seri Najib sebagai pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Kita dah hulurkan tangan dengan PAS ni daripada program penyatuan ummah. Apa dipanggil tu? Kita pernah buat Datuk Najib dengan Tan Sri siapa nama ni? Yahdi Yahdi Haji Hadi. Pakai baju kalau tak silap saya warna pink sikit. Sama-sama buat program. Muafakat ummah ke macam tu lah lebih kurang. Kemudian kita buat satu program bersama dengan PAS untuk umat Islam di Rohingya yang ketika itu dibunuh oleh junta tentera Myanmar. Kita buat program bersama. UMNO yang apa ni yang menghulurkan tangan dulu. Kemudian kita buat program membantah Baitul Muqaddis diisytiharkan sebagai ibu negara Israel. Kita buat di Masjid Putrajaya. UMNO yang buat. Haji Hadi tak datang pun. Dia hantar menantu dia, Khalil, kata silap saya. Jadi dia tak payah claim lah semuanya dia yang ni. Kalaupun dia menghulurkan tangan bantu tu, sebenarnya dia yang nak mengharapkan bantuan kita. Cuma ialah lepas kalah pilihan raya tu, duit kita kena beku, kita nak bantu dia macam mana? Dia mengharapkan bantuan kewangan kita je. Sebab dulu memanglah dia lepas dia bercerai dengan DAP, dia tak ada duit. Datuk Najib lah yang membantu dari segi kewangan, nak buat muktamar PAS dan sebagainya. Ini dia lupa. Tapi cubalah tanya dengan pemimpin-pemimpin PAS yang masih mempunyai otak yang waras. Tanya dengan Atakiri mungkin dah sebelah UMNO sekarang ni. Tanya dengan anak Tuan Guru Nik Aziz. Tanya dengan apa ni, Nik Abdul. Ni orang-orang yang masih waras dalam PAS. Mereka, saya tak fikir mereka akan berbohong. Mereka tahu bahawa UMNO dah berhulurkan tangan pada PAS ni lama dah. Tapi malangnya kita dikhianati. Dan nikah dengan kita dalam menandatangani piagam Muafakat Nasional. Tiba-tiba dia bertahun, dia tubuh parti politik, dia buat kerjasama parti politik dengan Bersatu pula. Wujud Perikatan Nasional. Senyap-senyap. Tuan Ibrahim Tuan Man duk kata tak ada, tak betul, tak ada, tak. Dah tubuh. Bukan salah kita. Saya nak beritahu, kalau Hisham Jalil ni pakai otak sikit, kalau betul lah dia nak fikir tentang penyatuan Melayu, dia patut tanya dengan Haji Hadi, dia patut tanya dengan siapa nama ni, Muhyiddin Yassin. Kenapa bila tuanku titahkan supaya
muafakat ni, supaya Perikatan Nasional kerjasama dengan Perikatan Nasional, mereka tolak mentah-mentah. Kalau mereka tak tolak pada ketika itu, ahli parlimen kita ada 156 orang, 103 Melayu. 103 Melayu. Bukan Melayu, ada 53. Kalau mereka pada ketika tu menerimanya. Kalau UMNO join sama, lagilah banyak. Lagilah banyak. Tambah lagi 26 orang ahli parlimen Melayu. 103 daripada 156 orang tu pun dah 2/3. Tak kuat ke orang Melayu dengan Islam? Tapi mereka tak fikir tentang Melayu dengan Islam. Mereka fikir tentang macam mana nak dapat kuasa menjadi Perdana Menteri. Itu saja, full stop. Muhyiddin baik, Haji Hadi baik, they never think about Islam first, they never think about Malay first. They think about how they can come back as the Prime Minister supaya dia boleh buat negara ni sesuka hati mak bapak dia. Dia boleh daruratkan negara sesuka hati dia, dia boleh belanjakan duit negara tanpa perlu dibawa ke parlimen untuk diluluskan. Itu je. Okey. Itu saja tu untuk malam ni. Itu je Tadi ada orang masuk 2 orang. Ada lagi ke? Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Okey, soalan saya di Utama 4 lah kebetulan bercerita pasal PAS malam ni kan. Okey. Saya nak lihat dari mana agaknya dinamika PAS yang selalu condemn UMNO, condemn Presiden UMNO, supaya UMNO letak Presiden letak jawatan, kemudian orang UMNO lompat parti supaya mereka boleh membentuk kerajaan. Apakah dalam masa yang sama para pemimpin PAS tidak mengiktiraf kehadiran MP-MP daripada Sabah dan Sarawak, GPS dan GRS? Apakah mereka ini tidak ada dalam radar mereka, ataupun mereka anggap dua kumpulan daripada Borneo ini adalah orang yang akan ikut semata-mata kerana mereka mampu membentuk kerajaan? Itu soalan saya. Terima kasih. Saya rasa kalau kita tengok daripada peringkat awal pun, memanglah GRS ni memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi saya tak tahulah sama ada sekarang ni sudah ada perundingan di kalangan mereka untuk melibatkan geng-geng GRS ni ataupun tidak. Ini kita tak tahu, lebih baik kita jangan cakap. Cuma kalau mereka setakat libatkan GRS pun dia dapat lebih kurang 6 kursi. Kalau mereka libatkan Sarawak, mereka dapat 23 kursi. So suka tak suka, kalau tanpa sokongan daripada UMNO, they are nowhere. Dia tak boleh pergi mana pun. Usaha untuk tukar kerajaan tu tidak mungkin boleh berlaku kalau tanpa sokongan daripada UMNO. Itu yang dia beria sangat. Tetapi diorang ni saya anggap sebagai macam kera sumbang. Orang kalau bijaksana, kita nak anak diorang ni, kita nak anak dara orang, kita pujuklah mak dia ataupun pujuklah bapak dia. Betul tak? Contohnya, dah tahu 30 orang ahli parlimen daripada BN ini, bapak dia ialah Datuk Seri Zahid sebagai pengurusi Barisan Nasional. Janganlah pergi gunakan Hishamuddin, lepas tu pergi mencuri ahli parlimen kita yang 10 orang tu secara senyap-senyap. Padahal BN bukan setakat berbincang dengan Pakatan Harapan. BN juga menghantar wakil ketika tu Timbalan Presiden UMNO untuk berbincang juga di sebelah pihak Perikatan Nasional.
Di peringkat awal tu, maknanya dua-dua pihak kita berbincang. Sudah pastilah kita akan pilih yang terbaik daripada hasil perbincangan tu, kan? Cuma ialah disebabkan tidak bijaksana, perbuatan mereka mencuri senyap-senyap 10 SD daripada orang kita, itu antara benda yang menyebabkan gagalnya kerjasama semula dengan Perikatan Nasional. Jadi bagi saya tak terkejut lah kalau mereka ni asyik duk fokus UMNO. Silap-silap GRS pun takkan bersama dengan mereka, kalaupun UMNO bersama dengan PAS dan juga Bersatu. Ini tak mustahil, kan? Apatah lagi YB Armizan sudah pun menyatakan sokongan padu GRS kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya pernah keluarkan kenyataan YB Armizan yang mewakili Datuk Seri Haji G ketika itu. Okey? Ada lagi? Mawi? Okey, soalan yang kedua lah ya, malam. Dalam perspektif politik sekarang ini, apakah matlamat yang dilihat begitu penting kepada PAS sehingga mereka ini mengenempikan prinsip demokrasi dan prinsip berperlembagaan, kerana mereka mempunyai inisiatif yang tidak baik, iaitu berusaha sedaya upaya pada pintu belakang. Itu saja soalan saya. Macam mana tadi? Saya ulang. Soalan saya macam ni. Ringkaskan boleh? Okey. Dengan bahasa rakyat. Apa dia? Ringkaskan dengan bahasa rakyat. Macam academician awak cakap. Okey. Apa agaknya matlamat utama PAS mahu membentuk kerajaan dengan menggunakan faktor UMNO? Dalam masa yang sama, mereka mahu merampas ahli-ahli daripada UMNO, yang dengan itu adalah cara yang tidak berperlembagaan dan juga tidak demokratik. Mereka nak melalui pintu belakang dengan alasan bahawa mereka mempunyai jumlah MP yang ramai. Padahal dalam bahasa mudahnya, kenapa mereka ni beria-ria nak bentuk kerajaan pintu belakang lah. Betul? Begitulah. Itu soalan dia. Soalan dia senang, jawapan dia senang saja. Pertama sekali, mereka dah merasa nikmat bila berada dalam kerajaan. Okey? Bila mereka dah berada dalam kerajaan, mereka boleh gunakan fasiliti kerajaan, mereka dapat jawatan menteri, mereka dapat jawatan timbalan menteri. Masing-masing dah merasa nikmat, menikmati peruntukan, menikmati kemudahan-kemudahan kementerian dan sebagainya, menikmati dapat gaji buta sebagai Duta Besar Timur Tengah. Sudah pasti benda tu adalah daya tarakan nombor satu. Okey. Kedua, mereka tahu bahawa mereka tak bersih. Mereka tak bersih, maknanya kalau misalnya mereka terus menjadi pembangkang, kes-kes ni, skandal-skandal Jana Wibawa, skandal tentang tambatan banjir dan sebagainya, lambat laun satu persatu akan dibuka. Bila satu persatu akan dibuka, mereka ada kemungkinan daripada jadi menteri, jadi timbalan, kan, boleh berubah menjadi kluster mahkamah. Ini yang paling mereka takut, kan? Kerana bila mereka dah jadi kluster mahkamah, cerita tentang penyelewengan, skandal mereka dibicarakan di mahkamah, daripada orang tak tahu mereka ni memang kuat makan rasuah, kuat salah guna kuasa, orang akan tahu. Yang ini akan meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap mereka. Ini yang mereka paling takut sekali sebenarnya. Okey? Mawi, ada lagi soalan lain? Rasanya itu saja dulu. Okay. Terima kasih. Alright. Saya daripada Bintulu, Sarawak. Bintulu, okey, Sarawak. Okey, minta tolong share live kita pada malam ni supaya kita boleh memberikan kefahaman kepada mereka-mereka yang tidak mengikuti live kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.